So saya nak ceritalah sedikitlah tentang sejarah perkembangan ilmu ni. Sangat-sangat ringkas. Dan cerita ni ringkas je, tak mau detail-detail, tak mau. Ringkas sahaja. Sejarah perkembangan ilmu balaghah ni. Okey. Dia macam ni. Kita semua tahu bahawa setiap ilmu ni yang berkait dengan agama Islam ni, tidak kira lah fiqh ke, tafsir ke, hadis ke, ilmu-ilmu bahasa, termasuk ilmu balaghah juga. Sebenarnya dia berkait dengan apa? Dia berkait dengan Quran. Dia berkait dengan Quran. Sebab apa? Sebab Quran ni merupakan salah satu daripada sumber kepada ilmu-ilmu. Betul kan? Tapi dalam konteks balaghah ni dia ada 4 sumber ilmu dia. 4 sumber ilmu dia. Sumber yang paling nombor 1 sekali lah, yang atas sekali adalah apa dia? Quran. Lepas tu hadis sumber dia. Lepas tu syair-syair Arab ni. Lepas tu prosa-prosa Arab. Dia 4 ni. 4 tu memang menjadi sumber kepada ilmu balaghah. Okay. Sebab tu kalau kita buka kitab balaghah, bila kita tengok contoh-contoh dia, sama ada pengarang kitab tu akan buat mari ayat Quran, sama ada hadis Nabi SAW, sama ada syair dan sama ada prosa Arab. Okey, an-nathru. Tapi hak biasanya banyaknya adalah syair lah kan. Syair tu banyak kan. Okey. Sebab tu kadang-kadang kita rasa susah kita belajar balaghah ni sebab kita tidak faham syair tu. Kita tak faham syair tu. Bila nak faham syair tu, kita kena rujuk tu, rujuk ni, buka kamus tu, buka kamus ni. Sebab syair-syair yang dia buat mari tu bukan syair-syair sekarang, syair-syair zaman jahiliah. Tak, syair-syair hak lama, zaman klasik. Yang kita memang confirm kena buka kamus baru kita boleh faham. Okay. Tapi kalau tengok pada perkembangan dia, asal-asal ilmu balaghah ni dia memang daripada Quran. Dia asal daripada Quran. Okay. Masyhur cerita bagaimana ada seorang ulama, nama dia Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna. Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna. Bagaimana satu hari ada orang tanya dia pasal ada satu syair yang disebut oleh syair tu adalah milik Umrul Qais. Ayat Quran. Bukan, syair tu dia berhujah ayat Quran tu. Yang menceritakan tentang buah zakum. Buah zakum. Maknanya makanan ahli neraka, wal iyadu billah. Yang mana dalam ayat Quran tu kata buat mari tasbih yang kata dia kata wa tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Wa tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Allah buat mari tasbih, nak mentasbihkan buah zakum tu. Dia punya tal'uha, buah tu dia punya kepala buah tu lah. Bahagian atas dia tu dia kata buruknya dia punya taswir, gambaran dia tu, Allah kata seperti kepala syaitan. Seperti kepala syaitan. Bila begitu ada orang tanya dia. Okey. Tanya dia kata, macam mana boleh Quran buat mari suatu tasbih ataupun suatu contoh yang kita tidak pernah tengok. Biasa kan kalau kita buat tasbih ni, tasbih ni kan dia ada musyabah dengan musyabah bih kan. Musyabah dengan musyabah bih. Biasanya musyabah bih ni adalah suatu benda yang kita boleh tengok lah. Yang kita pernah tengok dan boleh tengok supaya kita nampaklah perbandingan tu, perumpamaan tu kan. Betul tak? Tapi kenapa Quran boleh buat mari benda yang macam tu, yang kita tak pernah tengok. Kemudian kepala syaitan. Syaitan pun tak pernah tengok. So apatah lagi kepala dia. Tak. So macam mana? Okay.
ulama kan dia ada jawapan, dia ulama. semua maklumat, semua syair, semua ni apa semua dalam kepala dia. Okey. Maka dia kata, jawapan dia mudah je. Dia kata, nak heran apanya? Dia kata, Quran tu dia turun ikut pada apa yang ada dalam budaya Arab. Apa yang Quran sebut tu, dalam budaya Arab tu ada. Dia kata. Dia kata, mu tak tahu ke? Dia kata, bagaimana kita dulu dalam syair, dia kata, syair siapa dia? Syair Umru'ul Qais. Semua orang tahulah, kenal lah Umru'ul Qais kan? Orang yang belajar adab kan? Umru'ul Qais pernah sebut dalam satu syair dia kata, ayat tuluni wal masrafiyu mudaji'i. Jadi Ustaz kena cari dulu kat mana dia punya apa ni, tak ingat. Okey. Sekejap dah. Itulah. Dia kata apa? Ayaqtuluni wal masrafi mudaji'i. Mana dah? Apa nanti lepas ni kalau jumpa saya sebut balik. Cuma nak ceritanya bait syair tu dekat bahagian belakang tu dia ada sebut arwali. Arwali. Arwal ni okey. Maksudnya dalam bait syair ni Umru'ul Qais sebut apa ni? Adakah kamu nak bunuh aku, sanggup nak bunuh aku, sedangkan aku ni tidur dengan peralatan perang, pedang lah, pisau lah, yang mana bentuk dia tu macam kepala hantu. Macam kepala hantu. Okey. Ayaqtuluni wal mashrafiyyu mudaji'i wa masnunatu zarkin ka anyabi arwadi. Terima kasih Ustaz Fazli. Okey, cari tak jumpa sana. Kamu kat surat mana dah ini? Adakah kamu nak bunuh aku? Sedangkan aku ni wal mashrafiyyu mudaji'i. Mudaji' ni maknanya bantal aku lah. Tempat aku tidur tu. Al mashrafi ni adalah pedang lah, terjadi pedang. Lepas tu wa masnunah zarkin pun sama jugalah pedang. Okey. Tapi pedang tu bentuk dia ka anyabi arwadi, seperti anyab. Anyab ni apa? Anyab ni taring. Arwah ni hantu, ghost, jembalan, atau raya ke atau apa ke. Okey. Jadi dia pun tanya, baik, mu pernah tengok dah hantu? Dia kata. Pernah tengok dah hantu? Dia kata tak pernah tengok. Sama lah dia kata. Maknanya, okey, dalam budaya Arab ada tasbih yang sama dengan Quran tadi. Maknanya Quran turun tu memang ada benda tu. Dia bukan satu benda yang kita kata benda yang baru bagi orang Arab. Dia memang ada dah di dalam sastra Arab tu, yang mana orang Arab ni memang terkenal dengan hebatnya ilmu bayan dia, tasbih dia dan sebagainya, sastra dia, balaghah dia. Maka sama benda tu. Memang Quran dah meraih dah benda tu. Cuma masalahnya adalah kamu tu tak tahu, kita tak tahu. Okey. Selepas dia jawab tu, bila dia balik, nak ulama dah. Bila ulama dia mikir lah. Dia mikir, kan. Dan memang ni hijab ulama lah, dengan ilmu yang ada pada dia tu. Maka dia pun mengarang satu kitab. Dia mengarang satu kitab, dia namakan kitab dia tu sebagai Majazul Quran. Dan dikatakan itulah kitab yang mula-mula sekali yang sampai pada kita lah. Yang makhtutak ke, dicetak saja, Majazul Quran tu ada tersilap. Yang sampai pada kita, maklumatnya pasal kitab tu yang ditulis oleh Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna, yang menceritakan tentang balaghah tu, majaz tu, dan dia ambil dan dia sebut Al-Quran dalam dia punya tajuk dia, Al-Quran. Okay. Maka lepas tu mari kitab ulama-ulama selepas tu semua dia guna Quran. Dia akan berkait dengan Quran. Sebab itulah saya katakan di awal tadi, dalam sejarah perkembangan ilmu balaghah ni memang bermula daripada Quran. Dia bermula daripada Quran. Dia adalah nak memberi khidmat kepada Quran. Dan bahkan tajuk dia tu pun sendiri dia bubuh
tajuk Al-Quran, Majazul Quran, Majazul Quran. Dan kitab yang bernama Majazul Quran ni dia bukan karangan ulama ni saja, bahkan ulama-ulama selepas tu memang ramai yang guna kitab dia dengan nama Majazul Quran. Okey, sebagai contohlah. Contohnya Al-Farra. Farra ni anak murid kepada Al-Kisai, madrasah Kufiyah. Dia ada kitab Ma'ani Al-Quran. Okey. Ar-Rumani yang mati pada tahun 382. Dia ada kitab nama dia An-Nukat di I'jazil Quran. Maknanya dia buat kitab ni, dalam tajuk dia tu memang ada Quran. Tujuan dia adalah nak kaji, nak tunjuk, nak zahirkan I'jazul Quran. Maka pada peringkat ni, balaghah tu dia berkait dengan nak tunjuk hebatnya Quran ni, mukjizatnya Quran ni daripada sudut tu. Mana dia berkait dengan I'jazul Quran. Ni di zaman-zaman awal ni, di zaman-zaman kurung kedua, ketiga, keempat. Nampak? Okey. Baik. Sehinggalah ni pengajian pada masa itu adalah berdasarkan kepada Saliqah Al-Arabiyah. Pada masa itu kalau saya tanya, ada ke kurung pada masa itu kurung ketiga, keempat tu, ada ke ilmu badan, ilmu bayan, ilmu ma'ani dengan nama tu, dengan pembahagian yang kita belajar sekarang ni? Tak ada. Zaman tu memang belajar berdasarkan As-Saliqah Al-Arabiyah. Al-Jahid umpamanya Al-Jahid yang masyhur dengan kitab Al-Bayan wa Tabyin tu. Masya-Allah. Dia punya itu dikira di antara orang yang kira nombor satu lah, tinggilah. Nombor satu sekali di zaman dia pasal ilmu Al-Balaghah ni. Dia punya karangan-karangan dia sampai sekarang dirujuk dalam ilmu Al-Balaghah. Tapi dia ada cerita tak pasal ilmu Al-Ma'ani, ilmu Al-Bayan, ilmu Al-Badan, tak lagi. Masa tu dia cerita pasal kehebatan Balaghah Arab ini tidak berdasar kepada pembahagian yang kita belajar sekarang. Sebab dia bermula memang macam tu. Saya sebutkan tadi dia bermula dengan Quran. Lepas tu dia berkembang, dia kaitkan dengan hadis, dengan syair, dengan ni, tapi dia tidak ada pembahagian tu. Sehinggalah mari seorang ulama, masyhurlah ulama ni Okey. Nama dia As-Sakkaki. Nama dia As-Sakkaki. Abu Ya'qub As-Sakkaki. Okey. Tetapi sebelum As-Sakkaki tu ada seorang ulama yang perlu kita sebutlah. Tadi saya sebut Al-Jahiz kan. Tadi saya sebut As-Sakkaki. Saya lupa ada seorang ulama yang sebelum As-Sakkaki tu kita perlu sebut dia. Ulama ni memang masyhur sangat-sangatlah ulama ni dah. Maknanya orang yang belajar balaghah, yang mengambil bidang balaghah ini sebagai kajian dia, perkhususan dia ke, ataupun dia minat bidang balaghah, kok mana pun dia kena kita kata dia kena ambil tahu, kalau boleh dia kena kaji, dan kalau boleh lagi dia baca kitab tu. Kitab ulama tu. Sebagaimana kalau kita ni bidang nahwu kan, kalau kita bidang nahwu si bawah lah kan, betul? Si bawah lah. Dan juga tu guru dia Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahibi. Okey. Ni dalam bidang balaghah ni, ulama ni memang kita kena tahu, kena kaji, kena baca buku dia paling kurang sekali ke. Kalau tak boleh baca tak faham, kita belak pun tak apa. Okey. Siapa dia? Dia memang tak ada orang lain lah. Tak ada orang lain, iaitu Abdul Qahir Al-Jurjani. Sebab Abdul Qahir Al-Jurjani ni memang ittifaq ulama lah. Ittifaq ulama ini sebahkan ilmu balaghah ni dia punya kita kata min haisu at-taqani, yang ilmu ma'ani, ilmu bayan dan semua tu, dia yang orang yang mula-mula kita kata menteorikan dia kita kata dialah yang mula-mula mensyarah, hurai cerita pasal tasbih ni, cerita pasal isti'arah ni, cerita pasal yang sekarang ni kita belajar tajuk dalam ilmu ma'ani tu. Okey. Yang pada masa dia tak panggil ilmu ma'ani, dia panggil ma'ani an-nahwu dia panggil. Okey, yang dia ataupun dia qadiyah an-nazam tu. Okey, teori an-nazam tu dia yang buat mari.
Dia cerita dia detail tu dalam 2 buah kitab dia. Satu kitab Dalailul I'jaz. Dalailul I'jaz ni bila ulama kita baca, ulama dia kata okey, Dalailul I'jaz ni berkait dengan ilmu ma'ani. Tapi pada masa tu, masa dia karang kitab tu, masa hidup dia tu, zaman dia tu dia tak namakan ilmu ma'ani lagi. Dia namakan Ma'ani An-Nahwu ataupun An-Nazm. Okey. Lepas tu dia karang sekitab lagi Asrarul Balaghah. Asrarul Balaghah berkait dengan ilmu bayan. Dalam tu dia cerita pasal tashbih, dia cerita pasal isti'arah, pasal majaz dan sebagainya. Okey, baik. Itu Abdul Qahir Al-Jurjani. Abdul Qahir Al-Jurjani ni memang saya kata tadi ittifaq, ijma' ulama bahawa dia ni adalah, kalau Al-Jahiz kurun-kurun yang sebelum dia kan, dia zaman tu dia ni pada kurun dia dia meninggal pada 471. 471. Lahir tahun 400, meninggal 471. Maknanya kurun kelima. Kurun kelima tu memang Abdul Qahir memang dia orang nombor 1 lah dalam bab ni. Bahkan kenapa dia tu dikira maknanya hak nombor 1 hebat daripada ulama-ulama lain, daripada sudut apa? Daripada sudut dialah orang yang mentaqid, buat kaedah. Okey, kalau kita baca buku dia Asrarul Balaghah dengan Dalailul I'jaz, masya-Allah, dia panjang, dia cerita detail dia cerita. Saya ingat masa saya sambung PhD dulu di UKM, kita ada dipanggil imtihan syamil lah. Imtihan syamil. Imtihan syamil ni satu peperiksaan di peringkat PhD di negara Arab banyak. Memang ada kaedah ni dah. Iaitu pelajar PhD dia perlu baca beberapa kitab, kemudian dia jawab, masuk periksa imtihan syamil. Okey, boleh open book, okey, tapi soalan dia tu tak banyak, okey, 1 ataupun 2 je, tapi dia punya jawapan dia juga memang merangkumi apa yang dalam kitab tu lah. Maknanya kalau tak baca kitab tu memang tak boleh jawab, walaupun open book pun tak boleh jawab. Maknanya nak ambil imtihan syamil tu dia memang kena baca, kena faham. Bila baca soalan je, boleh jawab, boleh rekah, tapi nak jawapan tu panjang lah. Sebab tu di peringkat PhD. Dia nak mana nak tengok kita ni boleh ke tidak. Sebelum kita jadi pengkaji dalam bidang doktor falsafah kita tu, PhD kita tu, kita mampu. Kita kena dulu peperiksaan. Okey. Saya ingat dulu di UKM masa saya dulu ada. Saya ingat lagi saya dengan Ustaz Abdul Wahid, sahabat saya daripada FKI. Masya-Allah, saya ingat lagi. Kami, saya tahu lah Ustaz Wahid apa dia memang, Ustaz Wahid memang dia pakar dalam bidang balaghah dah banyak mengarang buku lah. Saya rasa pelajar-pelajar kita daripada Unizal memang kenal lah Ustaz Wahid. Okey. Memang dia ada buku banyak yang dia buat. Okey. Tapi saya ingat lagi dengan dia. Saya rasa macam apa kata, tak pecah kepala ni bila baca kitab Dalailul I'jaz. Ceritanya mukarrarnya adalah kitab Dalailul I'jaz. Allah, saya baca memang apa nak kata, tak faham sepenuhnya lah. Okey. Tapi semasa pembacaan saya tu, saya nampak macam mana dia punya metodologi dia tu. Okey. Dia nak cerita sesuatu tu, dia akan cerita panjang. Dia akan cerita panjang berulang kali. Dan satu poin yang sama tu dia berulang kali. Sebab apa? Sebab saya belajar, sebab dia fi marhalatit taqid. Dia nak teorikan benda tu. Contoh dalam Dalailul I'jaz, dia nak kemukakan teori an-nazm, qadiyatun nazm. So bila dia nak kemukakan teori tu, maka dia hurah tu panjang, detail, berjala-jala. Okey. Jadi kita nak baca, nak faham tu memang ialah kita bukannya native speaker kan, bukan orang Arab, orang Melayu dah. Kita nak baca nak baca. Akhirnya jalan gitulah. Rasa nak pecah kepala orang kata. Okey, tapi alhamdulillah, imtihan syamil kita tu, kami tu alhamdulillah, masuk tu bolehlah jawab sebab open book kan. Duduk alhamdulillah. Tapi nak cerita pengalaman tu. Okey. Baik, jadi balik semula pada Abdul Qahir tadi. Ada satu lagi benda yang berkait dengan Abdul Qahir ni. Suka ada cerita pasal Abdul Qahir ni. Bacalah sejarah hidup dia. Okey. Insya-Allah. Abdul Qahir ni adalah satu-satunya antaranya ulama yang dia tidak pernah belajar di luar negara. Dia belajar kampung dia je, di bandar dia je, bandar Jurjan saja. Tapi dia boleh menjadi seorang ulama yang hebat, bahkan melahirkan ulama-ulama yang hebat dalam bidang masing-masing, dalam bidang bahasa lah. Okay. Dia belajar di Jurjan je. Dia ni memang tidak mampu, ayah dia tidak mampu untuk hantar dia pergi belajar ke negara lain, ke tempat lain. Tak.
Dia hanya belajar di Jurjan saja, dan pada masa tu di Jurjan tu, pada masa dia tu ada dua orang ulama hebat lah. Seorang ulama tu dalam bidang nahwu, seorang lagi dalam bidang, dua orang tu dalam bidang bahasa lah, sorry, dalam bidang bahasa. Bidang bahasa. Seorang tu adalah anak saudara kepada Abu Ali Al-Farisi, dan seorang lagi nama dia Al-Qadi Ibn Abdul Aziz Al-Jurjani. Okey, dia ulama yang hebat pada masa tu. So, dia ngaji dengan dua orang ulama hebat ni dan juga ulama-ulama yang lain, dan dengan sifat dia sendiri yang suka mengkaji, membaca buku-buku, pandangan-pandangan Al-Jahid, Abu Hilal Al-Askari, sebelum dia tu, akhirnya dia jadi hebat. Dia jadi hebat, bahkan dia bukan setakat tu, bahkan dia telah mentaqidkan, buat kaedah untuk ilmu balaghah ni, dan mengemukakan teori an-nazm. Dan melahirkan ulama-ulama lagi lepas tu yang hebat-hebat juga. Maka sebab itulah orang Abdul Qahir ni adalah satu syakhsiah, tokoh yang dalam ilmu balaghah yang memang letak tinggi sekali dan perlu dibaca dan dikaji. Dan saya ingatlah masa saya belajar kat BA dulu lah, okey. Saya belajar dulu dekat Madinah tu, memang dengan seorang tok guru je ilmu balaghah ni, dengan seorang tok guru saja. Seorang tok guru. Saya kena sebut nama dia sebab dia lah satu-satunya tok guru saya yang mengajar saya ilmu balaghah daripada tahun 1 sampai tahun 4. Tahun 1 dengan dia, tahun 2 dengan dia, tahun 3 dengan dia, tahun 4 pun dengan dia. So ilmu ma'ani belajar dengan dia, ilmu bayan belajar dengan dia, ilmu badi' pun belajar dengan dia. Nama dia Dr. Kamil Jan. Dr. Kamil Jan. Okey. Dia dah pencen dah. Dia pencen dah. 3 tahun lepas tu. Masa tu dia mengajar saya tu dia muda lagi lah. Itu cerita tahun 1990 hingga 1995. Saya belajar dengan dia tahun 1991, tahun 1 sampai ke tahun 1995. Sampai sekarang bila saya mengajar balaghah tu, memang saya sampaikan ilmu-ilmu yang saya belajar dengan dia lah. Antaranya lah. Cumanya galaknya memang saya tak boleh nak kontak dia. Saya cuba nak kontak, nak cari dia, tapi saya tak dapat. Sebab bukan apa, sebab kalau saya jumpa dia, saya nak ucap terima kasih lah. Sebab sekarang ni saya memilih bidang balaghah ni sebagai bidang perkhususan saya lah. Master saya dalam bidang balaghah. PhD saya juga berkait dengan balaghah. Master saya di UKM, saya kaji Al-Haqiqah wal Majaz, perbandingan pandangan Abdul Qahir Al-Jurjani, Abu Ya'qub As-Sakaki dengan Al-Khatib Al-Qazwini. Okey. Itu master saya, dan PhD saya keboleh bacaan buku balaghah start, mana berkait dengan balaghah jugalah. Dan saya memilih balaghah ini sebagai perkhususan. Jadi saya ingat ke guru saya tu, tapi tak tahu nak kontak. Saya pernah cari, tapi saya dapat maklumat dia pencen dah. Lepas tu dia duduk kat mana saya tak tahu. Okey. Saya pernah semasa saya belajar kat Madinah dulu, saya perhati yang perasan yang dia ni duduk di belakang. Ada satu tempat di Masjid Nabi itu, dia duduk kat belakang, antara maghrib dengan isyak dia akan berzikir situ. Maka bila saya pergi buat umrah, tahun 2000 kali pertama buat umrah selepas balik daripada Madinah tu. Tahun 2000 saya lupa dia, 2017 2018 saya ingat. 2017 2016 saya ingat. Okey. Saya pergi cari dia situ dengan harapan, maknanya dia mana tahu, walaupun 20 tahun, 30 tahun, mana tahu kan mungkin itu satu tempat yang kalau dia pergi Masjid Nabi dia akan duduk situ. Tapi tak ada. Saya pergi cari, tak ada. Saya harap sangat kalau berjumpa dengan dia. Okey. Nak cakap dengan dia, nak ucap terima kasih kepada dia. Okey. Insya-Allah. Okey. Jadi terbalik pada tadi, okey. Tok guru saya ni, sepanjang 4 tahun saya belajar dengan dia ni, Dr. Kamil Jan ni, memang boleh katakan kitab Abdul Qahir Al-Jurjani ni, memang dia pengkaji Imam Abdul Qahir Al-Jurjani, dan kitab Dalailul I'jaz dengan Asrarul Balaghah tu saya boleh kata memang dalam kepala dia, Kok mana pun, pusinglah kok mana pun pasal Abdul Qahir dalam kitab tu, memang dia tahu, memang dia mulim, memang dia muhit betul-betul dengan Abdul Qahir Al-Jurjani. Bahkan dia memang kita kata mengagung-agungkan dah, maknanya dia memang idola lah, kita kata begitu dah. Memang idola. Dialah Abdul Qahir. Sehingga saya pun sampai terkesan. Okay.
Tetapi nak kena cerita juga. Okey. Tetapi dia kurang bersetuju dengan As-Sakaki. Dia kurang bersetuju dengan As-Sakaki. Sehingga kan dalam kelas kita, kalau dia suruh baca buku, dalam buku tu ada sebut qala As-Sakaki, dia kata tak payah baca, lompat dia kata. Skip, dia tak baca. sampai kan ada dalam kalangan student kami lah, kawan-kawan saya lah dalam tu, saya ni, kita ni ya senyap je lah kita kan, kita orang Melayu kan, kita senyap je, dengar je lah. Tapi ada beberapa orang, kawan-kawan saya daripada Afrika ke apa semua tu, dia tak puas hati. Dia akan persoal, apa tak baca, dia akan debat pun dalam kelas, kita dengar je seronok. Tapi memang gitu, dia tak, sehingga saya kata saya terkesan dengan dia. Memang saya, walaupun di peringkat master tu saya kaji tentang As-Sakaki, tapi kitab Miftahul Ulum tu sendiri memang saya tak baca lah. Saya tidak mendalami lah. Cukup untuk sekadar buat kajian. Saya hanya fokus kepada saya baca kitab Abdul Qahir Ad-Durjani dan saya baca kitab Al-Idah Qazwini. Tapi Sakaki tu hanya sekadar ambil maklumat tapi tidak mentelaah dan baca lah. Tetapi bagaimanapun balik pada kita pindah pada Sakaki pula. Tetapi Allah telah mentakdirkan apa yang As-Sakaki buat, itulah sekarang ni yang kita duduk belajar sekarang ni, sehingga mewujudkan Al-Madrasah As-Sakakiyah. Apa yang Sakaki buat? Okey, As-Sakaki ni dia meninggal pada tahun 626 Hijrah. 626 Hijrah. Dia ni ulama kurun yang ke-7 lah. Tengok apa ni, Abdul Qahir mati pada tahun 471. Dia mati pada tahun 626 dan Qazwini mati pada tahun 739. Boleh tak Ustaz Fauzi tulis tarikh mati ni, ataupun mana-mana sahabat tolong tulis tarikh mati ni dekat bahagian komen. Abdul Qahir meninggal pada 471, As-Sakaki 626 dan Al-Qazwini 739. Okey. So Abdul Qahir 471 kurun kelima, dia telah berjaya, kita kata mengemukakan kaedah ilmu ma'ani dengan bayan tadi kan. So 471 kurun yang kelima. Okay. Kemudian mari As-Sakaki ni kurun yang ketujuh. So di antara Abdul Qahir dengan Sakaki tu jarak tu kan satu kurun lebih dah, satu kurun ataupun dua kurun. Maka ramai tu ulama-ulama yang telah mentatwirkan, telah memperkembangkan lagi apa yang dikemukakan oleh Abdul Qahir Ad-Durjani tadi. Tapi bila mari zaman Sakaki ni, pada masa tu bahkan sebelum tu lagi sebenarnya ilmu mantik, ilmu falsafah ni memang dah kita kata dah berkembang dah. Tapi di kurun tu kita kata kurun tu dia dah masuk pada kurun-kurun yang kita panggil asrul inhitat. Zaman perkembangan ilmu tu dia dah semakin menurun. Maka Abdul As-Sakaki ni dia telah kemukakan ilmu balaghah tu, dia guna dia masukkan elemen mantik. Sedangkan al-balaghah ni sebelum ni dia tidak berkait dengan mantik. Dia tak ada pembahagian yang kita belajar sekarang ni, tak ada. Dia dah banyak masuk ilmu mantik oleh Sakaki yang kita kata yang buat benda ni melalui kitab dia Miftahul Ulum. Miftahul Ulum tu satu buku yang dalam tu ada 12 ilmu. Salah satunya adalah ilmu balaghah. Tapi As-Sakaki dia telah membahagikan ilmu balaghah tu kepada ilmu ma'ani. Dia bubuh nama ilmu ma'ani untuk yang ma'ani nahwu yang Abdul Qahir syarah dalam kitab Dalailul I'jaz dia tu. As-Sakaki ni dia bagi nama baru, ilmu ma'ani. Lepas tu dia senaraikan perbahasan ilmu ma'ani tu. Lepas tu ilmu bayan pula, dia senaraikan perbahasan tu. Lepas tu ilmu badi'. Cuma As-Sakaki ni ilmu badi' ni dia tidak ada satu bahagian khusus lagi dalam kitab dia tu. Dia cerita ilmu badi' ni di akhir selepas dia cerita ilmu bayan. So kalau nampak jelasnya ilmu ma'ani dengan ilmu bayan lah. Ilmu badi' ni dia tak bagi nama ilmu badi', dia bagi nama muhassinat macam tu. Ulama selepas dia pula kalau perkembang lagi dia buat keluar ilmu muhassinat tu, dia beri nama ilmu badi', maka jadi 3 tu. Tapi kita bila kita belajar tentang sejarah balaghah ni, kita kembalikan al-fadlu tu kepada Sakaki, iaitu dialah yang membahagikan kepada 3 tu. Faham tak? Okey. So bila gitu Allah takdirkan pembahagian dia itulah yang
berkembang, orang pakai sampailah ke sekarang ni. Apa ke sekarang ni? Tidak. Jadi sehingga kan orang bagi istilah Al-Madrasah As-Sakkakiyah. Dia sebut Al-Madrasah As-Sakkakiyah, maka dia punya metod dia tu, dia tak sama dengan hak sebelum tu, yang mana orang ulama-ulama sebelum tu, Abdul Qahir, sebelum tu lagi Zamakhsyari ke apa, dia tengok belajar balaghah ni berdasarkan salikah Arab. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Jahid saya sebut tadi, memang tak ada lah pembahagian balaghah kepada ilmu ma'ani, ilmu tak ada. Itu pembahagian mantiki, falsafi. Itu yang dikemukakan oleh As-Sakkaki, tapi Allah mentakdirkan begitu, dia berkembang sampai sekarang ni. Okey. Tetapi Al-Fadlu, jasa perkembangan itu sampai sekarang ni adalah siapa dia? Balik jasa tu. Jasa tu, usaha tu balik kepada Al-Khatib Al-Qazwini. Allah mentakdirkan apa yang dibuat oleh Al-Khatib Al-Qazwini ni, yang mana Al-Khatib Al-Qazwini dia telah meringkaskan kitab Miftahul Ulum tu, karangan As-Sakkaki tu, dia ringkaskan, dia namakan dia At-Talkhis. Dia tak namakan At-Talkhis kitab dia tu. Talkhis. Okey, talkhis ni ringkasan lah kan? Ringkasan. Baik. Kemudian selepas dia talkhis, dia syarah pula talkhis dia tu. Maka syarah talkhis dia tu dah dia namakan Al-Idah ni, yang kitab yang kita nak baca ni. So, kitab Al-Idah ni adalah kitab Idahut Talkhis. Huraian tambah penjelasan penerangan kepada talkhis. Talkhis ni, talkhis apa? Talkhisul Miftah. Miftah apa? Miftahul Ulum. Jadi kita sampai kepada apa kita kata poinnya, kaitan kitab ni. Kaitan kitab ni okey dengan apa ni As-Sakkaki tadi, boleh faham dah. Okey, lepas tu kaitan As-Sakkaki tadi walaupun dua kurun tak dengan Abdul Qahir, tetapi As-Sakkaki tu ulama kita kata bila dia buat kitab Miftahul Ulum tu memang dia rujuk kepada Jurjani, Abdul Qahir Jurjani, Az-Zamakhsyari, ulama-ulama sebelum dia cuma-cumanya bukanlah masalah, maknanya dia punya metodologi dia tu adalah dia masukkan pembahagian falsafah. Menyebabkan sebahagian ulama dia macam kata dengan sebab pembahagian ni lah menyebabkan pengajian ilmu balaghah sekarang ni dia tidak dia benda ni dia dalam kalangan native speaker, dalam kalangan an-natiqin bil Arabiyah. Orang-orang Arab. Kita ni yang ghairun natiqin bil Arabiyah ni, an-natiqin bi ghairil Arabiyah, an-natiqin bi ghairil Arabiyah ni, maka kita ni hanya belajar hak mana yang kita ni lah pembahagian, maknanya apa? Kita orang Melayu kan. So kita belajar hak yang ada ni lah. Tapi orang Arab dia ada, bahkan Dr. Munir Sultan dalam buku dia Balaghatul Kalimah wal Jumlah wal Jumal. Buku tu dikarang pada tahun 1988 kan, Dr. Munir Sultan. Dia daripada Mesir lah. Dia sebut bahawa madrasah As-Sakkakiyah ni, okey, ini cerita dalam konteks Mesir dah. Memang telah kita kata memang jadi maknanya kaedah tu umum lah kan, semua orang pakai di dunia Arab. Tiba-tiba mari Syekh Muhammad Abdul. Syekh Muhammad Abdul dia cuba untuk bawa satu metodologi, maknanya kembali kepada sebelum Sakkaki. Maknanya dia nak ditambah pembahagian falsafah ni ikut cara falsafah tu kan. Walaupun pembahagian kita belajar sekarang ni ditambah. Dia nak bawa buat satu usaha untuk bawa balik belajar balaghah ni sama macam hak yang zaman sebelum As-Sakkaki. Tapi Dr. Munir Sultan kata tak jadi dia punya usaha dia tu, gerakan dia tu tak jadi. Akhirnya orang balik juga belajar ikut pada pembahagian sampai sekarang lah. Mungkin ada di sana usaha-usaha yang dibuat oleh beberapa orang ulama di Mesir kan, contohnya kalau kita baca tentang perkembangan balaghah di Mesir, dia ada banyak madrasah. Dia ada madrasah Azhariyah. Ulama-ulama Azhar, okey, dia buat keluar buku balaghah dia tu secara taklidi contohnya. Lepas tu dia ada pula satu madrasah lain pula, contohnya Ali Al-Jarim tu dengan Mustafa Amin tu, yang buat kitab Al-Balaghatul Wadihah tu. Yang tu dia buat keluar buku, dia ikut dia madrasah dia panggil Taulifiyah. Dia gabung di antara taklidiyah dengan moden sikit dah. Okey.
Lepas tu ada pula lah madrasah-madrasah lain di Mesir, dalam konteks di Mesir. Okey. Jadi walaupun begitu, dia tak boleh lari juga daripada pembahagian yang Sakaki buat. Lepas tu lah sekarang ni kita tengok di mana-mana, di Tanah Arab ke, okey, di Malaysia ke, di mana-mana tempat pun, bila kita belajar balaghah, memang akan belajar ikut pembahagian yang dibuat oleh As-Sakaki. So kita dalam konteks kita ni, orang yang bukan native speaker, the an-natiqin bi ghairil arabiyyah, maka kita hak ni jelah kita belajar. Kita terima hak ni jelah. Ada pun orang Arab tu, kita serahlah pada dia. Okey, dia nak balik semula kepada cara yang lama. Kalau dia boleh usaha, dia usahalah. Kalau dia boleh buat, dia buatlah. Kita ni kita belajar kan. Okey. Baik, penutup kepada perkembangan ni. Okey, sikit lagi, iaitu Qazwini telah dia idah, dia syarah, akhirnya dia berkembang dalam bentuk yang kita ada sekarang ni. Kemudian lepas tu bila mari zaman moden ni, okey, kita tak nafikanlah ulama-ulama Arab, ulama-ulama contemporary kan, dia ramai yang dia belajar di barat kan, Jadi belajar di barat, maka dia terdedah dengan peradaban barat lah, sastra barat dah. Maka dia pun mulalah ambil mana yang bermanfaat tu, dia kaitkan, dia campurkan dengan teori di barat tu, dia gabung sekali dengan yang balaghah ni. Mulalah dia perkenalkan, okey, bila kita belajar balaghah ni, kita kena belajar tentang al-uslub contohnya, teori-teori tentang uslub, stylistik dan sebagainya lah. Tu maknanya dia berkembang, dia dah bercampur dah. So tak ada masalah. Yang penting balaghah tu dia dapat percampuran, perbandingan, dia integrate dengan yang barat tu, dia dapat mempertingkatkan balaghah Arabiah tu. Tapi kita di Malaysia, kita tengok silibus kita, ni je lah. Betul tak? Sebab itulah kita belajar daripada sekolah sampailah ke universiti, kalau contoh tu lah. Kalau contoh lain dah. Okey, cumanya dalam bab ni saya pernah bentang satu kitab hijrah di UMK 2 tahun lepas, pada tahun 2018. Dan saya melihat betapa pentingnya kita orang Melayu, walaupun kita belajar balaghah Arab, kita kena kaitkan juga dengan balaghah Melayu kita. Kita kena kaitkan dengan balaghah Melayu kita. Sebab apa? Sebab saya tengok apabila kita mengajar, ialah anak-anak pelajar kita ni, orang Melayu juga, sama macam kita, kita akan guna contoh-contoh Arab. Contoh-contoh Arab, betul tak? Kadang-kadang contoh-contoh Arab tu, dia sesuai untuk budaya orang Arab. Contoh tu. Mungkin dalam budaya kita lain. Jadi bila kita ceritakan juga tentang balaghah Melayu, bila kita buat mari contoh-contoh yang Melayu tu, dia akan dapat mungkin akan dapat pelajar kita tu akan lebih cepat faham. Sebab dia akan bandingkan dalam kepala dia ni, dia akan bandingkan hak yang memang dirasa yang kita panggil ulum sabiqah, maklumat yang lepas dah dalam kepala dia ni pasal bahasa Melayu, kita buat mari hak yang Arab tu, dia boleh bandingkan dan dia akan membantu dia untuk lebih cepat faham lah, Sebab ada beberapa elemen tu dalam ilmu balaghah ni, walaupun berbeza bahasa, tapi elemen tu kadang dia sama. Dalam bahasa Melayu kita ada peribahasa, kita ada perumpamaan, kita ada matal kan, kita ada banyaklah dalam bahasa Melayu ni. Kita manfaatkan yang tu dalam kata-kata balaghah Melayu ni untuk kita bantu pelajar-pelajar kita dan mereka lebih faham lagi. Saya ingat Dr. Zaki Abdul Rahman dari Universiti Malaya, masya-Allah, tegur kami lah tu, tegur kita lah tu, masya-Allah. Dr. Zaki dia dah pencen dah. Dr. Zaki sekarang ada terbit buku lah, ditulis dalam bahasa Melayu pasal ni balaghah Melayu ni, pasal ilmu ma'ani, ilmu bayan. Boleh cari dan boleh baca. Dia tengok idea dia macam mana. Okey. Tapi itu maksudnya dia telah mengaitkan balaghah Arab ni dengan balaghah Melayu. Okey. Baik. Itu tentang saya rasa cukup setakat tu untuk cerita tentang sejarah sikitlah. Sejarah sikitlah. Itu memang secara ringkas. Baik.